Kerajaan Kedah Tua, warisan budaya dan kepercayaan. Kerajaan Kedah Tua yang diasaskan pada abad ke-5 Masihi merupakan sebuah kerajaan yang kaya dengan sejarah dan warisan budaya. Dikenali dengan pelbagai nama seperti Kataha, Kadaram dan Jehja. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan utama berkat lokasi yang sangat strategik di laluan perdagangan maritim. Evolusi kerajaan ini mencerminkan perubahan sosial, agama dan budaya yang berlaku sepanjang beberapa abad, membentuk asas bagi identiti Kedah moden. Kerajaan Kedah Tua bukan sahaja penting dari segi sejarah tempatan, tetapi juga memainkan peranan yang signifikan dalam konteks sejarah Asia Tenggara. Ia menjadi saksi pertembungan pelbagai budaya, agama dan pengaruh luar yang akhirnya membentuk masyarakat yang unik dan beragam. Evolusi pusat pentadbiran Kedah Tua. Sungai Mas, abad ke-5 hingga ke-10. Pusat pentadbiran awal Kedah Tua terletak di Sungai Mas. Kawasan ini menjadi tumpuan aktiviti perdagangan dan keagamaan dengan bukti arkeologi yang menunjukkan kewujudan pelabuhan dan struktur keagamaan. Pengkalan Bujang, yakni abad ke-10 hingga ke-13. Pusat pentadbiran kemudiannya berpindah ke Pengkalan Bujang. Perpindahan ini berkemungkinan disebabkan oleh faktor geografi dan strategi perdagangan yang berubah. Gunung Jerat. Gunung Jerat juga menjadi mercu tanda penting sepanjang zaman Kedah Tua, berfungsi sebagai panduan navigasi bagi kapal-kapal pedagang yang menghampiri pesisir pantai Kedah. Perpindahan pusat pentadbiran ini mencerminkan kebijaksanaan pemerintah Kedah Tua dalam menyesuaikan diri dengan perubahan landscape politik dan ekonomi. Setiap lokasi membawa kepentingan tersendiri dalam perkembangan kerajaan, meninggalkan warisan arkeologi yang kaya untuk dikaji oleh generasi yang akan datang. Sistem kepercayaan awal dan pengaruh Hindu-Buddha. Pertama, kepercayaan animisme. Masyarakat tempatan awalnya menganut kepercayaan animisme, yakni percaya kepada semangat alam dan nenek moyang. Kedua, Buddha awal. Agama Buddha mula berkembang pada abad ke-4 hingga ke-5, membawa konsep karma dan pencerahan. Tahap ketiga, Hindu Siva. Pengaruh Hindu Siva dominan dari abad ke-6 hingga ke-8, memperkenalkan konsep pantheon dewa-dewi Hindu. Keempat, Buddha Mahayana. Buddha Mahayana menjadi anutan utama dari abad ke-9 hingga ke-14, membawa ajaran Bodhisattva. Evolusi kepercayaan di Kedah Tua mencerminkan keterbukaan masyarakat terhadap pengaruh luar. Pengaruh dari animisme ke agama-agama India membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan amalan keagamaan. Penemuan artifak seperti Arca Hariti dan kepala Buddha di Sungai Mas membuktikan pengaruh kuat Buddha pada fasa awal. Sementara itu, pembinaan kul-kul Hindu dan penemuan prasasti Sanskrit di Pengkalan Bujang menunjukkan dominasi Hindu Saivisme pada fasa yang kemudiannya. Struktur sosial dan keagamaan. Hierarki pemerintahan. Raja menduduki puncak hierarki sebagai ketua tertinggi, disokong oleh konsep Deva Raja atau Raja Dewa. Di bawahnya, terdapat struktur pentadbiran yang terdiri daripada Menteri berempat, Menteri 8 dan Menteri 16, masing-masing dengan peranan dan tanggungjawab tersendiri. Amalan keagamaan. Upacara pemujaan dijalankan di candi-candi menggunakan bahasa Sanskrit sebagai bahasa suci. Pengaruh Dharma Sastra, iaitu kitab undang-undang Hindu, mewarnai kehidupan seharian masyarakat. Sistem tulisan Palava digunakan dalam prasasti dan dokumen rasmi, manakala kalender Saka menjadi panduan dalam menentukan tarikh-tarikh penting. Kehidupan seharian. Masyarakat biasa menjalani kehidupan yang dipengaruhi kuat oleh amalan keagamaan. Perayaan dan upacara memainkan peranan penting dalam kitaran hidup, dari kelahiran hinggalah kematian. Seni dan kraftangan juga mencerminkan motif-motif keagamaan, menunjukkan integrasi mendalam antara kepercayaan dan budaya material. Transformasi kepercayaan kedatangan Islam.
Pada abad ke-12, yakni permulaan Islam, Islam mula meresap ke dalam masyarakat Kedah Tua dibawa oleh pedagang Arab dan India. Kemudiannya, penyebaran Islam bermula dari dalam istana. Raja memainkan peranan yang penting dalam penyebaran Islam. Bermula dengan pengislaman istana, kemudian barulah berubah ke tahap ketiga, yakni transformasi sosial. Pada tahap ini, pemusnahan berhala mula dilakukan. Pengharaman arak dan perubahan adat istiadat menandakan transformasi sosial secara menyeluruh. Kemudian barulah penyebaran ke rakyat sebagai tahap keempat. Islam tersebar secara beransur-ansur dari istana ke rakyat jelata, membentuk identiti baru masyarakat Kedah. Kedatangan Islam membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan amalan keagamaan Kedah Tua. Proses Islamisasi ini bukan sahaja mengubah kepercayaan, tetapi juga mempengaruhi sistem undang-undang, pendidikan dan kesenian. Hikayat Merom Mahawangsa dan At-Tarikh Silsilah Negeri Kedah menjadi sumber penting dalam memahami proses transformasi ini. Penemuan batu nisan jenis Aceh di Lembah Bujang juga menjadi satu bukti konkret tentang kehadiran Islam di wilayah ini. Bukti arkeologi di Lembah Bujang. Yang pertama, tapak arkeologi. Sebanyak 41 tapak arkeologi telah dikenal pasti di sekitar Lembah Bujang. Masing-masing menyumbang kepada pemahaman kita tentang sejarah Kedah Tua. Yang kedua, artifak perdagangan. Penemuan artifak-artifak seperti seramik, tembikar dan manik membuktikan hubungan perdagangan yang meluas dengan pelbagai tamadun antara Kedah Tua dengan tamadun-tamadun lain. Ketiga, struktur keagamaan. Candi dan arca yang ditemui menunjukkan kepelbagaian pengaruh agama, terutamanya Hindu dan Buddha. Yang keempat, bukti Islamisasi. Batu nisan jenis Aceh menjadi bukti konkret kehadiran dan penyebaran Islam di wilayah ini. Lembah Bujang merupakan khazanah arkeologi yang tidak ternilai dalam memahami sejarah Kedah Tua. Setiap artifak dan struktur yang ditemui membuka lembaran baru dalam memahami kehidupan, kepercayaan dan hubungan antarabangsa kerajaan ini. Usaha pemeliharaan dan penyelidikan yang berterusan di kawasan ini sangatlah penting untuk memastikan warisan berharga ini dapat dipelihara untuk generasi yang akan datang. Kemerosotan pengaruh Hindu-Buddha. Pertama, pengislaman masyarakat. Penerimaan Islam secara menyeluruh dalam kalangan masyarakat tempatan menyebabkan kemerosotan pengaruh Hindu-Buddha pada waktu itu. Kedua, perubahan sistem pentadbiran. Transformasi struktur pemerintahan mengikut prinsip Islam mengurangkan kepentingan institusi keagamaan Hindu-Buddha. Ketiga, perpindahan pusat perdagangan. Perubahan laluan perdagangan dan kemunculan pusat perdagangan baru menjejaskan kepentingan Kedah Tua sebagai pusat Hindu-Buddha. Keempat, faktor geografi. Pendangkalan muara sungai menjejaskan aktiviti perdagangan secara tidak langsung mempengaruhi sokongan terhadap institusi keagamaan. Kemerosotan pengaruh Hindu-Buddha di Kedah Tua telah berlaku secara beransur-ansur dan melibatkan pelbagai faktor. Walaupun pengaruh ini merosot, elemen-elemen budaya Hindu-Buddha terus wujud dalam bentuk yang telah disesuaikan dengan norma Islam. Proses ini mencerminkan keupayaan masyarakat Kedah Tua untuk menyerap dan mengadaptasi pengaruh baru sambil mengekalkan aspek-aspek tertentu daripada warisan lama mereka. Warisan dan kesimpulan. Pertama, tapak arkeologi. Lembah Bujang kekal sebagai warisan sejarah yang sangat penting serta menarik minat penyelidik dan pelancong. Kedua, seni bina. Gabungan unsur tempatan dan India dalam seni bina candi mencerminkan keunikan budaya Kedah Tua. Ketiga, nilai budaya. Sistem nilai dan kepercayaan Kedah Tua terus mempengaruhi budaya Melayu moden. Keempat, legasi perdagangan. Kedudukan Kedah Tua sebagai pusat perdagangan utama membentuk asas bagi kepentingan ekonominya pada hari ini. Kerajaan Kedah Tua meninggalkan warisan yang mendalam dalam sejarah dan budaya Malaysia. Evolusi kepercayaan dan amalan masyarakatnya dari animisme ke Hindu-Buddha
dan akhirnya Islam mencerminkan dinamisme dan keterbukaan masyarakat ini. Tapak arkeologi Lembah Bujang bukan sahaja menjadi bukti fizikal kewujudan tamadun ini, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan utama yang tidak ternilai tentang sejarah awal Asia Tenggara. Kajian berterusan terhadap Kedah Tua penting untuk kita lebih memahami dan mendalami tentang pembentukan identiti Melayu dan peranan wilayah ini dalam konteks sejarah dunia yang lebih luas. Warisan Kedah Tua terus menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan, mengingatkan kita tentang kepentingan memelihara dan menghargai khazanah sejarah untuk generasi yang akan datang.